wasallam. Juga Al-Fatihah kepada diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para sahabat kita, guru-guru kita, dan kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati disemuliakan yang berbahagia Tuan Imam Fadil, Tuan Imam dan juga Tuan Bilal. Yang saya hormati disemuliakan yang berbahagia Tuan Pengerusi serta barisan jawatan kuasa tertinggi masjid. Yang saya muliakan tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan sebesar-besar nikmat yang barangkali kita tak perasan. Allah taala sebut dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah di muka bumi ini. Barangkali kita tak perasan sebesar-besar nikmat Allah taala kurniakan kepada kita dapat hadir salat berjamaah. Membuktikan diri kita sebagai orang beriman. Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seseorang lelaki itu tempatnya berulang alik ke rumah Allah, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah yang dia itu adalah orang-orang beriman. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita dalam kitab solat berjamaah, panduan imam dan makmum. Yang kita dakwa mudah solat berjamaah ni, rupanya banyak perkara-perkara yang kita tak tahu. Antaranya yang baru-baru ni, yang solat, apakah hukum kalau seseorang itu nampak najis pada imam. Jadi yang lepas kita sebutkan, sama ada dia nak mufarakah ataupun nak istikhlaf. Jadi apa akan berlaku kalau lambat mufarakah? Lambat mufarakah, kalau dia tidak mufarakah, sama ada dia itu sengaja ataupun dia itu terlupa ataupun dia itu jahil. Tiga sebab. Adapun kalau sebab jahil, maka dimaafkan. Adapun kalau sebab sengaja melambat-lambatkan, nampak tai cicak pada kaki imam, terfikir-fikir, apa aku nak buat ni? Terfikir-fikir, nak mufarakah ke tak? Nak mufarakah ke tak? Kalau dalam masa yang lambat, maka batallah solatnya itu. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sebutkan beberapa perkara. Antaranya, adakah luput pahala orang yang solat berjemaah datang-datang dah habis salam? Adapun imam nak beri salam dalam satu situasi,
Imam nak beri salam dah, kita bertakbir, Allahu Akbar. Imam dah Assalamualaikum. Macam dapat, macam tak dapat. Sampai mana dia punya tahap dapat dan sampai mana tahap tak dapat. Jadi yang rukunnya ialah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu rukun yang pertama. Adapun yang kedua, salam itu adalah sunat hukumnya. Jadi kalau tuan-tuan beri salam, kalau imam beri salam Assalamualaikum, yang pertama tu, yang dikira rakaat kita dapat takbir. Takbir kita ini ada berapa belas syarat sebenarnya. Bukan mudah, nampak macam mudah, Allahu Akbar. Sebenarnya ada berbelas-belas syarat untuk takbiratul ihram itu sendiri. Adapun takbir Allahu Akbar sampai huruf ra tu. Kalau Allah dah kira belum? Tapi untuk beri salam sampai Assalamualaikum. Jadi nak dikira sama ada dapat rakaat ataupun tak dapat rakaat, sempurnanya kita punya takbir. Bukannya angkat tangan. Angkat tangan ini sunat. Disunatkan mengangkat tangan dalam solat ada 4 tempat. Ini ingat sampai bila-bila. Nanti kalau orang tanya, bila masa kita nak mengangkat tangan waktu solat, ada 4 tempat. Tapi kita biasa buat 3 saja. Kadang-kadang 2 saja. Kadang-kadang 1 saja tempat kita angkat tangan. Waktu bila? Mengangkat takbiratul ihram itu. Allahu Akbar, angkat tangan. Dalam kitab disebutkan ibu jari ini paras cuping telinga. Paras cuping telinga. Seakan-akan, bukannya ada orang kata orang sampai nak bergaduh, kata nak ginilah, nak gini, nak tinggi. Tak payah, seakan-akan. Adapun tangan ini menghadap ke depan. Tak semestinya betul-betul tegak sampai dia takbir dia nak tengok dulu kiri kanan. Tak perlu. Seakan-akan. Janganlah kita Allahu Akbar gini dah tak kena dah. Disunatkan mengangkat tangan. Bagaimana cara mengangkat tangan? Iaitu ibu jari ini dibuka seakan-akan paras cuping telinga. Yang tapak tangan ini menghadap ke hadapan, bukan semestinya betul-betul tegak. Adapun adabnya menghadap ke hadapan. Jangan berpaling ini. Itu mengangkat tangan. Jadi dikira sampai bar. Allahu Akbar huruf ra. Jangan Allahu Akbar kabira walhamd. Tak, jangan. Itu takbir lain. Adapun untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan takbir itu bukan terlalu panjang. Ada orang Allah, pasal apa nak niat? Lebih-lebih lagi kalau solat jamak, lagi lama. Kan? Solat jamak Allah lama betul. Jadi tidak terlalu panjang kerana niat itu ada 3 komponen. Qasad, ta'arud, ta'yin. Sahaja aku solat, itu qasad. Ta'arud, fardu. Ta'yin, isyak. Contohnya, sahaja aku semayang fardu isyak, sah dah. Nak ikut imam tu, belakang imam tu ikut imam lah tu. Kau sembayang ni tak niat kerana Allah. Aku sembayang ni memang niat kerana Allah. Jadi 3 itu ada sudah sah dah. Sahaja aku sembayang fardu isyak. Adapun orang yang beri kelebihan, dia boleh niat panjang dengan mudah, tak ada masalah. Sebab itulah ada orang mempertikaikan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca qul a'udzu birabbin nas sebelum takbir itu. Kan kita baca kan? Jadi ada orang tak terima, dia kata tak ada dalam hadis yang khusus mengatakan untuk baca, tapi tidak menyalahi untuk kita baca. Pasal apa? Kita baca untuk halau siapa? Untuk menghalau syaitan juga yang mengganggu kita. Maka boleh baca walaupun tak ada dalam hadis bacaan suratul Nas sebelum solat. Yang dalam hadis ditekankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkali-kali Nabi ulang sebelum solat, untuk imam. Yang wajibnya, yang dituntutnya bukannya suratul Nas. Adapun kita digalakkan untuk baca suratul Nas. Tapi yang perlu kita jaharkan suara, perlu kita kuatkan, perlu kita tekankan, Nabi tekankan banyak kali, ialah waktu sebelum takbir itu yang dituntut ialah meluruskan saf. Berkali-kali Nabi SAW pesan, luruskan saf. Sama ada 2 pilihan. Sama ada kamu nak luruskan saf, ataupun kamu akan berpecah belah. 2 ni pilihan. Kenapa kita ini dituntut untuk meluruskan saf? Salah satu sebab supaya umat itu tidak berpecah belah. Ini bukan kita cakap kosong. Nabi SAW menyebutkan, kita luruskan saf pasal apa? Supaya kamu tidak berpecah belah. Adapun kalau tidak meluruskan saf, maka kamu akan berpecah belah.
Jadi nampak macam remeh, nampak macam biasa, tapi benda ni cukup bermanfaat. Kita nak ucap Al-Fadhil kepada Al-Fadhil Tuan Imam tadi, terima kasihlah. Lepas salam tak lupalah untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, 10 marrat. 10 kali. Nak baca 10 kali boleh, 3 kali boleh, 100 kali pun boleh. Tapi ikut pada kesesuaian masa. Adapun dalam hadis Nabi membaca sebanyak 10 kali. Apa manfaatnya? Kamu akan dapat 10 kebaikan. Kamu akan dihapuskan 10 keburukan. Kamu akan diangkat 10 darajat. Kalau baca 10 kali, baca 3 dapat 3 lah. Jadi jangan berbalah. Jadi yang ruginya kalau tak baca langsung. Kita nampak macam remeh baca. Tonton pernah tak naik motor tiba-tiba nak masuk parit, tiba-tiba nak menyondol orang? Pernah kan? Tapi tiba-tiba terselamat. Kadang-kadang kita bawa kereta ni patut laju, ni patut aksiden ni. Wali'auzubillah. Balik ini keluar daripada masjid, katalah dilanggar motosikal. Wali'auzubillah, minta jauhkan, bukan doakan. Tonton dia melintas kan, tak tengok kiri kanan. Patutnya dilanggar, sempat pula tu mengelak. Dengan sebab apa? Barangkali dengan sebab keberkatan, kehebatan, kelebihan yang tuan-tuan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali tadi, dapat 10 kebaikan dengan sebab itu, dengan berkatnya baca itu. Nampak macam remeh, dihapuskan 10 keburukan. Barangkali macam-macam keburukan kita dapat nanti lepas ni, tapi dengan sebab berkatnya bacaan itu, maka terselamat kita daripada keburukan itu. Terselamat daripada kemalangan, terselamat daripada ancaman musuh dan sebagainya, terselamat. Patutnya kena corona dah. Wali'auzubillah. Corona, tahu corona? Covid atau bahasa Inggeris ni kan. Patutnya kena virus, kena dah lama dah. Lama masjid tak ada kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijauhkan. Patutnya kita ini kalau nak kena dah lama dah kena. Dengan berkat amalan ni barangkali itu sebab kita tak kena. Tapi bukan bermakna kita boleh suka-suka lah. Kan sebelum ni macam-macam time kita jaga kita. Berkesan tak? Macam tak berkesan. Aku jaga engkau pun tak berkesan. Kau jaga aku lagi tak berkesan. Jadi yang berkesannya apa? Allah Ta'ala jaga kita. Jadi itu macam-macam lah. Jadi itu perkara itu yang kita anggap remeh. Walaupun solat sunat dekat rumah, walaupun solat bersendirian, jangan sampai ditinggalkan. Kurang-kurang baca 3 kali. Nak bangun sangat pun lah, tak sabar sangat, tunggulah sampai Allahumma antas salam. Tu nak bangun. Kalau ada keuzuran. Tapi kalau tak ada keuzuran, tak ada apa-apa hal yang menuntut, tak ada kerja dan sebagainya, hanya sekadar nak tengok TV, maka hukumnya makruh. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jadi perkara itu jangan tinggal. Jadi berbalik kepada salam tadi, adakah dapat rakaat ataupun tidak? Tuan-tuan takbir Allahu Akbar, sempurna tak bar? Sempurna. Adapun perhatikan pada imam memberi salam itu sampai sahaja huruf mim, Assalamualaikum. Bila dia sampai kum, adakah tuan-tuan telah sempurna takbir? Kalau sempurna, maka dapat rakaat. Bukan rakaat tak dapat, maka dapat jemaah. Bukan rakaat dapat jemaah. Tapi kalau imam Assalamualaikum warahmatullahi, sebut warahmatullah, maka tuan-tuan baru Allahu Akbar, tak dapat. Itu dia punya kekunci. Jadi kekunci ialah huruf mim pada alaikum. Kena perhatikan. Jadi kita akan sebutkan nanti insya-Allah. Mufarakah kerana keuzuran tidak meluputkan fadilat pahala berjemaah. Keuzuran banyak. Yang lepas kita sebutkan, antaranya sebabnya kemungkinan yang keuzuran paling besar ialah sakit, tak mampu berdiri lama dan sebagainya contohnya. Kadang-kadang imam ini mufarakah apa? Keluar daripada imam. Kan ada isu kan, imam ni baca panjang sangat, dia salahkan imam pula. Jadi aku tak tahan dan sebagainya. Jadi maka tuan-tuan diberikan pilihan untuk mufarakah. Jadi yang tak tahan jangan marah-marah. Dibenarkan mufarakah, maka tidak akan meluputkan fadilat berjemaah. Kerana apa? Keuzuran. Dengan syarat keuzuran, bukan kerana alamak imam hari ni baca surah Al-Baqarah pula, aku nak tengok Gegar Baganza ni, aku mufarakah. Ni masalah. Jadi kalau kerana keuzuran, tak tahan dan sebagainya, maka tidak meluputkan pahala berjamaah.
fadilat dia itu, walaupun dia punya ranking agak terkurang sedikit. Berkata penyusun I'anah At-Talibin, keuzuran yang dimaksudkan ialah seseorang yang sememangnya sudah mendapat keringanan untuk tidak berjemaah, contohnya sakit ataupun menahan hadas, nak terkencing, maka dia pun mufarakah, keluar jemaah, dia pun pergi kencing. Apa jadi kalau tak kencing? Jadi masalah pula kan. Jadi sebenarnya ada orang dia nak pergi solat berjemaah ni, sebelum masuk pintu tadi masjid, dia dalam keadaan nak terkencing. Ini dibahas juga oleh alim ulama. Maka tengok pada masanya. Kalau masa itu sudah hampir kepada habis waktu, maka digalakkan untuk join solat berjemaah kalau mana tidak memberi mudarat. Itu ada orang dia agak-agak boleh tahan, agak-agak tak boleh tahan. Ada yang dah terus tak boleh tahan, maka dalam keadaan itu dituntut untuk pergi buang air dulu. Tapi kalau mana dia ini waktu masih banyak, dan dia ini terasa untuk membuang air kecil, maka afdalnya dia pergi buang air kecil dahulu, walaupun ketika dia datang nanti dah habis solat jemaah, maka tidak luput kerana keuzuran. Tapi berbalik kepada keuzuran itu, adakah dengan sebab dia sengaja? Tadi dia datang lambat, padahal dia memang sakit perut lama dah, nak terkencing lama dah, memang dah lama rasa dah, tapi dia sengaja melambat-lambatkan kat rumah, tengok dulu televisyen dan sebagainya, sengaja melambat-lambatkan. Maka kalau dengan sebab sengaja, tiba-tiba datang ada keuzuran, maka akan luputlah pahalanya. Ini untuk orang yang tak sempat berjemaah. Adapun sempat berjemaah, tak ada masalah, memang confirm dia dapat insya-Allah. Seorang yang sememangnya mendapat keringanan untuk tidak berjemaah seperti sakit ataupun menahan hadas ataupun takut orang menzalimi dirinya atau merosakkan hartanya. Ini banyak perbahasan Orang yang diberi kebenaran supaya tak hadir solat berjemaah, dimaafkan. Antaranya orang yang berhutang, contohnya. Hutang, dia memang tidak mampu bayar, dia tak ada kemampuan untuk bayar, dan dia diancam oleh tuan pemunya hutang. Contohnya tak bayar duit sewa rumah. Kat sini contoh ada yang sewa rumah kan. Kita ini nak bayar sewa rumah macam tak cukup, dia ancam pula, tuan rumah pula gangster, sembahyang berjemaah juga sama-sama. Maka ini habis ni, aku lepas beri salam, tuan rumah nampak aku, maka dengan itu aku nak mufarakah dulu. Dengan sebab itu keuzuran juga. Atau takut dizalimi tadi, atau merosakkan hartanya, atau apa-apa juga alasan syar'i, alasan yang diterima oleh syarak yang disebutkan dalam kitab. Yang keduanya, seseorang mendapati imam meninggalkan sunat maqsudah, seperti contohnya tasyahud awal, baca kunut, bacaan surah, tak baca kunut, tak tahiyat awal, tak baca surah, atau ia mendapati imam memanjangkan bacaan surah sedangkan ia tidak mampu menunggu lama kerana lemah atau ada kerja yang sangat mustahak. Contohnya lepas ni dah ada kerja lah, dia kerja malam kan, shift malam, masuk pukul 9, imam baca rakaat kedua tak habis-habis demi surah, maka dia dibenarkan untuk mufarakah tanpa luputnya dia punya pahala. Penyusun Tuhfatul Muhtaj, juzuk 2 halaman 358 berkata, nyata padanya dhabit, yakni kaedah mengenai perkara yang dimaksudkan di sini ialah, yang pertamanya, apa juga perkara yang mengurangkan pahala salat yang disunatkan, yakni sujud sahwi, untuk menampung kekurangannya. Kalau kita ada tinggal perkara-perkara sunat yang membenarkan kita untuk sujud sahwi, maka tampallah dengan sujud as-sahwi. Apa-apa juga perkara yang kuat khilaf ulama mengenai kewajipannya, atau apa-apa juga perkara yang terdapat dalil menunjukkan besar kelebihannya. Jadi ini satu perkara yang melibatkan kita punya fadilat berjamaah itu sama ada terkurang ataupun terhapus terus. Dia kira dia dapat rakaat ataupun dia kira dia dapat berjemaah ataupun tidak. Berbalik kepada kekuncinya tadi, memberi salam itu, dia punya tempoh akhir ialah huruf mim, Assalamualaikum. Sampai di situ. Adapun dah sempurna, tak dapat duduk pun tak apa. Ceritanya patutnya kita imamkan duduk tahiyat akhir. Tuan-tuan takbir Allahu Akbar,
Imam pun tadi Assalamualaikum. Habis saja kum, dia dah ada tahiyat akhir dia tak? Dia telah pun sempurna. Adapun tuan-tuan belum duduk, maka kalau tuan-tuan duduk dengan sengaja, batal solatnya. Adapun dengan sebab jahil ataupun terlupa, tak ada masalah. Imam dah selesai bersalam, kita takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dah sempurna. Yang biasanya kita duduk itu kerana apa? Kerana mengikuti imam yang sedang duduk tahiyat akhir. Adapun kita ikut duduk, bukannya duduk tahiyat akhir, duduk tawarru' yang menyusuli salam. Ini pegang sampai bila-bila. Kenapa kau duduk macam imam? Aku duduk tahiyat akhir. Bukan duduk tahiyat akhir, imam yang duduk tahiyat akhir, pasal dia berada pada rakaat terakhir, rakaat keempat. Adapun kita bukan tahiyat akhir, walaupun macam tahiyat akhir, tapi duduknya namanya duduk tawarru' yang menyusuli salam. Nanti boleh terangkan pada anak dan cuculah. Atuk duduk apa tu? Duduk tawarru' yang menyusuli salam, bukan duduk tahiyat akhir. Adapun yang tahiyat akhir pada rakaat terakhir, pada rukunnya. Jadi kita takbir Allahu Akbar. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, sempatan nak duduk. Kerana telah sempurna, maka dilarang kepada kita untuk duduk. Katalah kita tu duduk, baru teringat, Ustaz kata tak boleh duduk pasal imam telah sempurna salam, dah habis dah tahiyat akhir, maka cepat-cepat bangun, nanti ditampal dengan sujud as-sahwi. Kecacatan dalam solat kita itu, kelompongan. Adapun Allahu Akbar, ada masa kan, tak payah nak baca dah. Maka ada masa selagi imam memberi salam, dalam keadaan itu kita terus duduk. Tak payah ucap Allahu Akbar takbiratul intiqal, tak payah. Tapi terus duduk. Bacalah semampu mungkin, jangan diam. Jadi imam tengah bacaan tahiyat akhir ni, panjang lagi ni, maka apa perlu kita buat? Biasa kita dengar orang kata baca separuh, sampai selawat kan. Adapun itu ialah khilaf. Tiada istilah diam dalam solat. Maka kalau mana tuan-tuan baca separuh, lepas tu tuan-tuan buat apa? Diam kan? Maka kata ulama, disunatkan kita untuk terus baca sampai imam beri salam. Kalau sampai fil alamina innaka hamidum majid, sampai situlah, tak ada masalah. Jadi kalau mana imam telah sempurna salam, maka larangan kepada kita untuk duduk, jangan duduk. Adapun sebab tak tahu, sebelum ni kita duduk kan, pasal imam tengah duduk, tapi imam telah sempurna salam, maka dilarang kepada kita untuk duduk. Kalau tahu, lepas ni dah tahu, maka batal lah solatnya. Sedangkan rukun kita ketika itu adalah berdiri, membaca Al-Fatihah. Tapi buat apa kita pergi duduk pula? Duduk apa? Duduk tahiyat akhir pula tu dia kata. Maka tak sah, batal dia punya solat. Jadi perhatikan sampai kum tu, bukan warahmatullah. Assalamualaikum dia pun cepat-cepat takbir, padahal dah sebut warah. Kekunci ialah alaikum, huruf mim tu. Tapi kalau alai, baru alai sempat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kum, tu baru kum kan. Tuan-tuan dapat bayangkan sambil imam assalamualaikum, baru alai kita dah sempurna salam. Dapat tak jemaah? Dapat, kerana belum kum, huruf mim tu. Sampai segitu ulama susun dia punya terperincinya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Al-Bujairimi menafsirkan termasuk perkara yang kuat khilaf ulama mengenai kewajipannya ialah at-tasbihat. Apa at-tasbihat? Tasbih. Tasbih bukan biji tasbih, tapi yang kita tasbih dalam solat. Tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Walau bagaimanapun takbiratul intiqalat. Takbiratul intiqalat ialah takbir yang gerakan kita nak sujud, Allahu Akbar. Sebut pasal takbir tadi, teringat yang saya sebutkan tadi, 4 tempat waktu mengangkat tangan. Yang pertamanya takbiratul ihram, sunat mengangkat tangan. Yang keduanya untuk rukuk. Yang kedua nak rukuk, Allahu Akbar. Yang ketiganya itulah sami Allahu liman hamidah. 3 kan, angkat tangan juga. Tapi kita biasa nak rukuk tak angkat tangan, terus sunat mengangkat tangan. Rugi kita punya sembahyang. Sekadar angkat tangan, bukannya mudah, bukan susah pun.
Itu yang ketiga. Yang keempatnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Adapun mazhab lain 3. Mazhab Asy-Syafi'i bangun daripada tahiyat awal nak menuju ke rakaat ketiga. Jadi ada 4. Dan ditambah lagi oleh alim ulama, walaupun kita bukan pada rakaat ketiga, nak bangun rakaat ketiga bukan. Kerana kita masbuk, kerana imam bangun rakaat ketiga, kita juga disunatkan untuk mengikuti imam bangun angkat tangan pada selepas tahiyat awal tu. Jadi ada 4 tempat tu jangan sampai ditinggalkan. Pakai paras mana nak angkat tangan? Tadi kekuncinya ni. Janganlah sekadar gini. Dan kalau kita solat berjemaah rapat pun janganlah tampau dikepakkan dengan tangan kan. Kena telinga orang sebelah. Dah bergaduh pula. Apa hal kau ni? Nak cari gaduh ke apa? Kan? Tak perlu nak diangkat dikepak-kepakkan semua. Gitu juga sujud. Time PKP ni tak ada dengar gaduh-gaduh. Pasal apa? Sembahyang jarak-jarak. Yang tengahnya apa? Setan. Itu contohlah. Tapi mudah-mudahan kita sembahyang dalam keadaan khusyuk, tak ada gangguan syaitan. Sebab itulah kita sebelum Fatihah disunatkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu jangan tinggal. Banyak perkara yang menyebabkan makruh kita. Antaranya 6 tempat saktah. Kena berhenti. Bukannya wajib lah, sunat. Yang pertama, wa baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Antara takbir Allahu akbar saktah. Yang ini berhenti tarik nafas. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Jangan Allahu akbar kabira. Tak ada saktah kan? Itu yang pertama. Yang keduanya wa baina du'ail iftitah wa ta'awuz. Doa iftitah, a'udzubillah. Tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu 2. Yang ketiganya wa baina ta'awuz wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jadi imam lah. Ini 3. Yang keempatnya wa bainal Fatihah wa amin. Ini selalu terbabas. Waladdallin. Amin. Sunat kita ini saktah berhenti seketika. Itu yang kadang-kadang terbabas. Imam belum amin, dia dah amin dulu tu. Imam dah berhenti amin, dia tak berhabis lagi amin. Amin panjang kan. Maka disunatkan kepada kita saktah pada tempat itu. Yang seterusnya wa baina amin wa surah. Itu yang imam berhenti lama tu. Ada orang tak perhati, apa pasal imam ni berhenti lama-lama ni lepas amin ni. Terus dia lah baca surah. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i, sunat berhenti sekadar makmum habis baca Fatihah. Yang terakhirnya wa baina surah war ruku'. Antara surah dengan rukuk. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada break sekejap. Ada 6 tempat break. Jangan sampai kita tinggalkan, supaya kita punya quality dalam solat. Yang lain satu lagi break tu namanya tomakninah. Itu lain ceritalah. Jadi ini pada rakaat tu jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai terbabas amin sebelum imam amin. Memang tidak batal solat, tapi ada tergelincir sedikit kita punya solat itu. Duduk istirahat. Walau bagaimanapun takbiratul intiqalat, duduk istirahat dan mengangkat tangan ketika berdiri selepas tasyahud awal tidak termasuk dalam kategori masalah ini. Ini adalah kerana tiada perbezaan yang nyata di antara imam dan makmum di dalam melakukan atau meninggalkan perkara-perkara itu. Kerana makmum masih boleh melakukan perkara-perkara itu semua sekiranya imam meninggalkannya. Termasuk perkara yang kuat khilaf ulama. Kewajipannya ialah tasbihat. Perkara ini tidak meluputkan fadilat untuk berjemaah. Adapun pada individu. Jadi kalau mana imam tak subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi, baca sekali je, boleh tak? Tak baca pun sah juga solat. Ada orang kata rukun, itu bukan rukun. Tasbihat subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, tak baca pun sah juga. Yang tak sah kalau tak ada tomakninah, berhenti seketika tu. Jadi itu tidak meluputkan. Kadang-kadang surat 182. Kadang-kadang makmum wajib mufarakah. Wajib. Kadang-kadang ada situasi ini makmum wajib mufarakah. Waktu bila? Daripada terus berjemaah dengan imam. Contohnya terjadi sesuatu yang membatalkan solat imam. Macam saya sebutkan tadi. Ada najis pada pakaian imam, ternampak najis pada kaki imam,
ternampak imam itu duduk berpaling dada, duduk akhir patutnya ngadap kiblat, tapi dia terlampau ambil side sampai berpaling dada ngadap sana. Ada pernah berlaku. Tuan-tuan nak tahu kita ini berpaling dada ke ataupun tidak? Kebiasaannya pada kaki kiri kita duduk. Waktu duduk tahiyat tu, adakah kaki kiri kita ini terlampau menyimpang ke tepi? Kalau mana menyimpang ke tepi, kebarangkalian dada kita ini juga berpaling. Batal tak solat? Batal. Maka ketika itu wajib bagi kita untuk mufaraqah. Kalau tak mufaraqah, maka solat kita lah yang batal. Nampak cukup penting. Maka wajib ia berniat mufaraqah dengan segera. Segera, bukannya tunggu-tunggu nak mufaraqah ke tidak, nak mufaraqah ke tidak. Kesudahnya batal solat. Sekiranya makmum itu menangguhkan niat mufaraqah, melambat-lambatkannya, maka batallah solatnya. Dan nampak imam batal, terus kita mufaraqah. Tak payah nak fikir dah. Nak tengok agak-agak orang sebelah mufaraqah ke tidak. Tak payah fikir orang. Orang tak nampak najis tu, yang nampak tuan-tuan. Maka yang wajib mufaraqah ialah tuan-tuan. Tapi adakah tuan-tuan punya fadilat berjemaah luput? Tak luput. Dalam hal ini tidak luput. Sekalipun makmum itu tidak lagi mengikut perbuatan imam pada salah satu rukun daripada rukun solat, dia mufaraqah lambat mufaraqah. Kemudian dalam minit dia fikir, tak apalah, tak payah ikut imam lah, anggap je lah aku dah mufaraqah. Tak boleh, maka batal juga solat dia. Makmum itu tidak lagi mengikut perbuatan imam pada salah satu rukun daripada rukun solat. Semenjak ia sedar terbatalnya solat imam, dia nampak pada rakaat pertama, lepas tu dia terus tak follow imam dah. Imam rukuk, dia tak rukuk. Imam sujud, dia berdiri, dia dah tak follow. Maka solatnya telah pun batal. Kerana apa? Kerana dia melambat-lambatkan mufaraqah, menangguh-nangguhnya tadi. Jadi kalau dah nampak terbatalnya solat imam, maka jangan tak mufaraqah, maka segerakan untuk mufaraqah. Siapakah orang yang biasanya nampak? Ialah ini khalifah, VVIP. Belakang tu tak nampak tercicak pada kaki imam, tak nampak. Sebab itulah yang duduk sini kebiasaannya yang faqih. Macam Cik Isam, sesuailah duduk sini kan, yang faqih-faqih, tuan pengusi. Penting untuk duduk di belakang imam, itu khalifah. Kalau mana berlaku perkara-perkara macam ni, maka dialah orang yang paling layak istikhlaf, ganti imam ataupun mufaraqah. Kalau Tuan Haji Roslan agak-agak nampak tai cicak pada kaki imam, besar waktu tai cicaknya kan, cicak tokek punya tai, kan. Jadi dua pilihan, nak mufaraqah ke istikhlaf. Istikhlaf ni ke depan, pergi sebelah imam, pergi sebelah lah. Agak-agak nak pilihan macam mana? Mufaraqah. Kalau saya, kita tengok tempat. Kalau lah ada masjid besar, macam majlis rasmi kan, saya akan memilih untuk mufaraqah. Ataupun imam itu adalah imam jemputan ke contohnya kan, lepas bersalam kita pesan balik, imam ada tai cicak contohnya. Jadi kadang-kadang orang istikhlaf, dia istikhlaf tapi dalam keadaan riak pula, ni masalah. Jadi hati tu kita tengok keadaan. Kalau sembahyang setakat kita dengan kawan-kawan kita, bolehlah, sesuai juga kita ke hadapan istikhlaf. Tapi dari sudut hukum harus, memang boleh, tak kira pun majlis besar ke apa, pergi ke depan. Tapi kalau orang tak faham, boleh buat gaduh. Apa hal pula aku ke depan aku ni? Kita ke depan, kita suruh dia ke belakang. Bergaduh, bertumbuk pula ke depan. Jadi tengok keadaan, nak istikhlaf ataupun nak mufaraqah. Tapi yang bagus ni sebenarnya istikhlaf, ganti. Tapi tak pernah berlaku lagi kan. Kita tak sekali pun tak pernah istikhlaf. Walaupun hukumnya harus, maka haram kalau niat nak main-main. Aku dah tahu istikhlaf, lepas ni aku nak main-main lah, nak try lah batal-batal solat contohnya, maka tak boleh, haram. Jangan dibuat main-main. Jadi semenjak ia sedar terbatalnya solat imam itu, hukum batal solat makmum itu adalah berdasarkan ittifaqul ulama. Perkara ini telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Jadi kekuncinya, kalau nampak imam terbatal, maka jangan kita melambat-lambatkan kita punya niat mufaraqah. Dua pilihan, sama ada tuan-tuan nak istikhlaf, nak ke hadapan ganti imam, ataupun mufaraqah. Sekurang-kurangnya waktu bersama imam untuk mendapat fadilat berjemaah. Ketahuilah bahawa kelebihan yang menyusuli solat berjemaah itu ada 4 jenis. Yang pertamanya fadilat berjemaah.
Fadilat berjamaah. Yang keduanya mendapat Jumaat. Yang ketiganya mendapat kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Yang keempat mendapat rakaat. Itu dia punya komponennya. Untuk sekurang-kurang waktu bersama imam. Bila masa kita bersama imam? 4 masa lah. Fadilat berjamaah. Mendapat Jumaat, mendapat kelebihan takbiratul ihram bersama imam, mendapat rakaat. Adapun muafiq, sempat habis baca Fatihah. Adapun muafiq yang pada asalnya imam takbir, dia terus takbir, itu dia punya darajat sangat-sangat lain. Itu paling tinggi. Takbiratul ula tu, Allahu Akbar. Sebenarnya waktu imam tu tuan-tuan dah ready dah. Imam nak takbir tu, kita dah usalli. Bukan waktu imam Allahu Akbar baru kita usalli fardal. Lepas tu ada penyakit was-was pula, usalli fardal. Berkali-kali disebut kan penyakit was-was. Macam-macam kita ni. Usalli fardal isya'i, usalli fardal subuhi. Subuh pula dan sembahyang isyak. Kadang-kadang takbir Allahu Akbar. Dah tengah sembahyang, aku niat sembahyang subuh rupanya. Sebab itulah baca qul a'udzu birabbin nas. Imam tak berpaling, tak apa untuk baca qul a'udzu birabbin nas tu. Yang dituntut untuk berpaling ialah untuk meluruskan saf. Waktu berpaling, paling tengok luruskan saf. Dah bunyi, kita beri laluan sebentar ke laluan azan insya-Allah. Wallahu a'lam. Ni first time cepet sini. Sebelum ni ni berapa kali tamat? Tak ada, okey. Jelas, dengar. Belum test.
Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Penyusun Fathul Mu'in berkata, bagi fadilat berjemaah ianya akan didapati oleh makmum yang masbuk. Ini masbuk tak sempat habiskan Fatihah pada rakaat pertama. Contohnya Fatihah kan ada beberapa ayat kan dia sempat baca basmalah saja, ataupun sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun ihdinas siratal mustaqim, maka ayat terakhir tak sempat habis. Untuk makmum itu maka dia adalah masbuk. Walaupun orang itu datang lambat tapi dia sempat habiskan baca Fatihah, maka dia muwafiq, dia bukan masbuk. Bagi fadilat berjemaah ianya akan didapati oleh makmum yang masbuk hanya sekiranya ia dapat bersama imam selagi imam masih belum selesai memberi salam, iaitu selagi imam belum menyebut mim, iaitu pada alaikum. Pada kalimah alaikum di dalam lafaz assalamu alaikum bagi salam pertama, makmum itu juga masih dikira mendapat fadilat berjamaah walaupun ianya belum sempat duduk bersama imam. Ini saya sebutkan tadi. Gambaran bagi masalah ini ialah misalnya imam memberi salam sebaik sahaja makmum selesai takbiratul ihram. Sememangnya di dalam keadaan begini haram bagi makmum duduk. Ingat haram. Waktu kita baca kitab haram tu sebut kuat sikit. Haram. Haram. Kalau sebut haram, kita haram ke nanti pani kata dia duduk lagi. Ingat kalau imam selesai assalamualaikum, tuan-tuan baru habis takbir, haram duduk. Jangan duduk. Kalau duduk jadi apa? Batal solat. Tapi kalau tak tahu, tak membatalkan. Kerana makmum hanya boleh duduk selepas takbiratul ihram jika bertujuan mengikut imam. Sedangkan pada ketika itu imam sudah memberi salam, dah bukan duduk tahiyat akhir lagi. Sekiranya makmum itu duduk juga dengan sengaja dan ia mengetahui larangan itu, maka batallah solatnya. Tetapi jika ia melakukan kerana jahil, iaitu tak tahu, maka solatnya tidak batal. Sekiranya ia melakukannya kerana terlupa, hendaklah ia segera, iaitu cepat-cepat bangun semula apabila sedar, dan sunat baginya sujud as-sahwi di akhir solat. Sujud sahwi ini sujud as-sahwi. Kalau tak ada perkataan sujud, sahwi saja, sahwu. Kenapa jadi sahwi? Sebab sujudus sahwi. Kadang-kadang sahwu, tapi kalau ada sujud, sujudus sahwi. Jadi ada orang kata sujud lepas beri salam, ada kata sebelum memberi salam. Mazhab Asy-Syafi'i kita ini sujud as-sahwi sebelum memberi salam. As-sala'a fil alamin innaka hamidum majid. Sujud sahwi. Allahu akbar. Katalah terlupa. Tuan-tuan terlupa. Dah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lama aku belum sujud sahwi, tapi cakap dah hatilah, jangan cakap kat mulut. Cakap mulut dah habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Teringat, cepat-cepat sujud sahwi. Allahu akbar. Berapa kali? 2 kali. Duduk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud lagi sekali. Allahu akbar. Apa bacaannya? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau tak tahu baca, diam je lah. Doa dah mati. Diam. Tak, itu sunat. Jangan ketawa, tak batal. Kita ni kadang ketawa, kau tak tahu, padahal kita pun tak tahu. Kan? Jadi kau tak tahu baca, yang pertama usahalah. Untuk kali ni tak apalah. Janganlah sama 20 tahun 30 tahun kerja tiap-tiap tahun gaji naik. Tapi sujud sahwi baca tak apa-hafal sampai ke pencen. Jadi kita cuba usaha hafalkan. Banyak dah sekarang Google pun ada bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wala yashu. Jadi baca itu 3 kali, kemudian bangun 2 kali. Tadi kan terlupa dah beri salam, maka beri salam semula. Maka salam yang pertama tadi tidak kira, maka yang tu kira. Sebab terlupa. Jadi tuan rahmati Allah, ini panjang lagi, jadi insya-Allah kita akan sambung akan datang. Jadi saya tadi ada kongsikan kepada tuan-tuan sebab ada ramai permintaan orang nak doa supaya mudah tidur.
Saya dah send kepada Cik Isam. Cik Isam tolong panjang-panjang kepada sahabat yang lain lah. Doa mudah tidur. Kata susah nak tidur. Majlis ilmu mudah pula tu tidur. Kan? Duduk kan tak payah baca doa. Ni ada doa. Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatun wala naum. Ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Mudah je. Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatun wala naum. Ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Nanti balik malam ni baca. InsyaAllah saya biasa baca jap 5 minit dah tidur lah. Jadi yang susah tidur tu boleh amalkan. Biasa orang veteran mudah tidur. Mudah tidur, mudah bangun. Orang muda ni masalah. Tidur susah, bangun pun susah. Jadi baca doa itu insya-Allah mudah bangun. Ini zaman Nabi Khalid Al-Walid, sahabat Nabi. Susah tidur. Lalu mengadu kepada ya Rasulullah, aku ni susah tidur. Macam mana, ada tak cara? Lalu Nabi mengajarkan doa ini. Tuan-tuan boleh amalkan. Insya-Allah malam tidur. Dah mudah tidur, mesti nak mudah bangun. Barang siapa yang membaca 4 ayat daripada suratul Kahfi, ayat 107, 108, 19, 110, maka kamu akan dibangunkan pada pukul berapa yang kamu mahukan. 17, 18, 19, 110. Niat ya Allah Tuhanku, yang berkat bacaan aku ini, bangunkan aku pada pukul 5.30 contohnya. Bangun aku pada pukul 5 contohnya. Set jam juga. Nak bangun kadang-kadang orang tak bangun-bangun. Kenapa tak bunyi? Rupanya PM petang. Set AM. Jadi insya-Allah yang baik dan buruk itu datang daripada Allah SWT atas kelemahan diri saya sendiri. Mohon kebenaran anda silap kata. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua. Akhir kata, aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.